hari ini, seperti yang dimaklumkan sebelum ini, beliau yang saya maksudkan adalah Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Samsudin yang kini bertugas di Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan Universiti Sains Malaysia. Kini pada tahun 2021, beliau telah dilantik oleh Bahagian Sumber Teknologi Pendidikan BSTP KPM untuk mengetuai projek bagi mengenal pasti kompetensi digital guru KPM di Malaysia, dan beliau juga telah dilantik oleh MDEC dan juga BSTP KPM untuk menjadi panel pakar bagi Smart School Qualification Standard 2021 sehingga 2022, dan juga beliau telah dilantik oleh Microsoft Education Malaysia untuk menjadi champion Microsoft Penang dalam mempromosikan pembelajaran digital di negeri Pulau Pinang. Beliau juga adalah Certified Microsoft Educator Expert tahun 2020 sehingga 2021 dan kemudiannya menjadi Certified Microsoft Educator Trainer bagi 2 tahun 2020 hingga 2021, dan beliau juga telah dilantik oleh PetroSign untuk menjadi ketua projek bagi penganjuran seminar pendidikan STEM digital kebangsaan bersama PetroSign yang akan berlangsung, yang sudah pun berlangsung pada 2 hingga 4 April 2021, dan beliau juga telah dilantik oleh Hiroshima University untuk mengetuai pasukan penyelidik dari negara Asia dan Afrika bagi mengkaji kesan pandemik COVID-19 terhadap persekolahan di negara-negara benua Afrika dan Asia dari kesejahteraan hidup kanak-kanak. Tanpa melengahkan masa, majlis dengan ini mempersilakan Profesor Madya Dr. Muhammad Ali Samsudin bagi menyampaikan perkongsian beliau pada petang ini. Dipersilakan. Okey, terima kasih Saudara Cikgu Fazli. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Jadi saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat walafiat dan selamat, daripada ancaman COVID-19. Okay, jadi tujuan bengkel pada hari ini ialah untuk mendedahkan kepada para peserta tentang asas penggunaan Power BI yang sememangnya kini semakin mendapat tempat bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Okey, jadi sebenarnya saya ada kongsikan data. Just saya share screen sekejap. Okey. Okey, saya ada sharekan data dekat dekat sini. Okey, jadi kalau ada sesiapa yang boleh download data berkenaan, boleh download. Okey, dia ada dekat sini. Okey, so boleh tengoklah dekat sini. Ya, so boleh download dan buat bersama-sama saya. Okey, so ni adalah datanya. Okey, jadi boleh ambil dekat sini dan kita boleh buat bersama-sama. Okey, jadi data pertama yang kita akan guna ialah Dr. Ali X1 dulu. Okey, jadi saya akan buat secara perlahan-perlahan, insya-Allah, dan kali saya akan laju juga untuk anda semua buat bersama saya dan boleh share screen jika tidak tahulah caranya. Okey, so okey, seterusnya saya akan mainkan satu video dulu untuk tatapan anda semua. When it comes to data, the faster you can turn this into this, the faster you can understand and use it all to make your business run better. With Microsoft Power BI, you can quickly connect to data, prep it, model and visualize as much or as little as you like, then securely share insights. Even embed it all into your app or website. To get started, download the free Power BI desktop application and hop right in. Soon you'll be connecting to hundreds of data sources on-premise or in the cloud, like Excel, Salesforce, Google Analytics, social networks, even IoT devices to get real-time information, and turning all that data into live interactive visuals. When you get the hang of that, upgrade to Pro. You'll need that to start collaborating freely,
creating dashboards that deliver a 360-degree real-time view of your business, control how your data is accessed and used, and to package and deliver your stunning new content to users with apps of their own. The premium version is for really scaling up across larger enterprises and embedding content past your own digital properties without per-user licenses. And one more thing, want it all on mobile so you can react to changes on the fly? Here you go. With Power BI, we make it easy to always be in compliance too, for things like GDPR. Download the free Power BI application today and start turning your data into smarter decisions for your business. Okey, jadi itu adalah berkaitan dengan video Power BI. Okey, saya buka dulu PowerPoint slide saya. Okey. Okey, jadi topik kita pada hari ini ialah Power BI untuk pengurusan sekolah. Okey, jadi sebenarnya Power BI ini memang telah digunakan dalam bidang perniagaan dan juga bidang pentadbiran di syarikat-syarikat korporat. Okey, tetapi sebenarnya potensi Power BI bukan saja digunakan untuk di konteks perniagaan atau tempat kerja, tetapi juga boleh untuk sekolah. Kenapa? Okey, kerana sebenarnya bila kita menggunakan Power BI, ia akan memberikan satu visualisasi data di mana ia akan membantu kita membuat keputusan yang lebih tepat dan juga tindakan yang lebih tepat hasil daripada data yang kita telah analisis. Okey, jadi bila kita hendak menggunakan Power BI, okey, kita hendak menggunakan Power BI bila kita hendak membuat laporan yang menarik. Okey, kerana Power BI dapat menyediakan visualisasi yang menarik secara bijak. Okey, bukan orang kata sebelum ni bila kita nak present visualisasi data ataupun histogram ke rajah ke, kita akan gunakan, kita perlukan kemahiran sendiri. Tetapi bila kita gunakan Power BI akan membantu kita untuk membina rajah-rajah yang interaktif, dinamik dan tampak hebat. Okey, jadi itu apabila anda hendak menggabungkan Power BI. Dan seterusnya apabila data anda adalah sangat besar. Okey, data cikgu-cikgu, tuan-tuan puan sekarang sangat besar. Jadi maksudnya di sini Power BI dapat memudahkan cara penyampaian data berkenaan. Okey, jadi sebenarnya data di sekolah adalah banyak kerana dia ada data murid, dia ada data pengurusan dan setiap tahun pun akan ada murid yang masuk. Okey, dan seterusnya Power BI juga digunakan apabila kita menggunakan banyak sumber data, bukan sahaja daripada data Excel tetapi data-data daripada sistem yang tertentu. Okey, tetapi untuk hari ini kita hanya memberi fokus bagaimana kita dapat mengintegrasikan data daripada Excel kepada data Power BI. Okey, dan yang keempat dan yang kelima ini ialah untuk kita berkongsi laporan, okey, ataupun untuk mengautomasikan laporan kepada rakan-rakan sekerja. Namun demikian nombor 4 dengan nombor 5 ni apabila kita menggunakan Power BI yang bertaraf license pro. Okey, namun demikian untuk tuan-puan sekalian, cikgu-cikgu sekalian, apabila cikgu menggunakan akaun Delima, kita menggunakan Power BI akaun percuma. Okey, akaun percuma. Tetapi sebenarnya untuk kita masuk ke dalam Power BI akaun percuma hanya boleh jika kita mempunyai akaun edu.my. Contohnya macam akaun Delima. Okey, kalau akaun Gmail, Yahoo semua tu tak boleh masuk ke dalam Power BI. Okey. Jadi kita boleh manfaatkan akaun Delima kita untuk menggunakan akaun percuma Power BI yang boleh menggunakan yang mempunyai banyak sebenarnya ciri-ciri yang sangat menarik tetapi tidak boleh digunakan untuk berkongsi secara langsung atau melakukan automasi dalam laporan. Apa maksud automasi? Automasi itu maksudnya katakan data tu dimasukkan setiap hari. Okey, jadi setiap hari secara automasi rajah itu akan berubah. Okey. Dan kemudian kita juga boleh automasikan cara laporan, semua tu akan berlaku secara automasi, tidak perlu dibuat secara manual sekiranya kita boleh set up bagaimana ia dapat dilakukan. Okey, jadi itu adalah bila
kita akan menggunakan Power BI. Okay. Bila kita tak menggunakan Power BI, okay, kita tak menggunakan Power BI bila kita hanya ada 2 minit saja untuk melakukan visual, untuk menyediakan itulah. Maksudnya dia bukannya orang kata terus 2 minit tu boleh siap. Okay, dia mungkin mengambil masa lebih daripada 2 minit. Okay. Dan apabila kita hanya ingin menyediakan carta yang mudah saja, jadi carta yang mudah tak perlu guna Power BI, gunakan sahaja Microsoft Excel sahaja. Okey, dan apabila anda memerlukan formula matematik yang sangat kompleks, jadi Power BI tidak boleh buat. Okey, jadi ini adalah merupakan orang kata bila anda tidak perlu menggunakan Power BI. Okey, jadi maksudnya dekat sini tidak semestinya kita perlu menggunakan Power BI untuk semua tugasan. Okey. Alright. Jadi untuk kita masuk ke dalam Power BI secara online, okey, kita boleh pergi ke salah satu web berikut. Okey, dan kalau kita klik, okey. So dia akan bawa kita ke sini dan kita boleh login lah. Okey, sign in. Okey, gunakan akaun D5. Okey, gunakan akaun D5. Okey, jadi kalau banyak sangat akaun, okey, dia akan jadi confused. So mungkin kita nanti dia confused, kita susah nak masuk. Okey, jadi kita boleh je gunakan cara yang kedua, iaitu kita pergi kepada kita pergi gunakan cara yang kedua, iaitu okey, kita pergi ke incognito, okey, untuk kita masuk melalui cara itu supaya memang betul ia akan didaftarkan menerusi akaun D5 cikgu-cikgu. Okey, jadi itu adalah langkah pertama yang cikgu-cikgu perlu buat, iaitu mendapatkan mendapatkan alamat Power BI lah. Kalau dengan cara mudah, senang saja kita type Power BI dan kita akan cari sahaja di mana ditulis Power BI, app Power BI. Okey, dan kita klik di sini Power BI dan kita boleh okey, dan kita akan masuklah macam yang ni. Saya masuk gunakan akaun D5 Nur Ashikin. Okey, untuk bila kita masuk untuk akaun percuma, dia takkan ada yang ni. Okey, dia takkan ada trial ni. Okey, kalau cikgu-cikgu masuk buat kali pertama, dia takkan ada trial ni. Trial ni wujud bila kita upgrade kepada premium, tetapi kita tidak mahu membelinya. Kita mahu hanya melakukan mengujinya. Jadi dia akan bagi 60 hari. Lepas tu dia akan patah balik pada akaun percuma. Okey, jadi kalau tak ada keperluan untuk upgrade, kita gunakan sahaja akaun percuma melalui akaun D5 dan tak perlu upgrade. Okey, jadi tak adalah perkataan ni. Okey, dia akan kekal sahaja. Okey, jadi itu adalah merupakan langkah pertama yang tuan-puan perlu tahulah, iaitu cara untuk masuk ke dalam akaun ke dalam Power BI menggunakan akaun D5. Okey, menggunakan akaun D5. Okey. Jadi itu adalah langkah yang pertama. Okey, hari ini kita bercakap tentang membuat keputusan, okey, berasaskan data. Jadi bila kita kata membuat keputusan berasaskan data, perkara pertama yang perlu kita fikirkan adalah adakah kita telah mengumpul data yang betul. Okey, jadi bila kita hendak membuat sesuatu keputusan, bukannya kita buat keputusan tanpa merancang data apa yang perlu dikumpul. Okey, jadi untuk menjadikan keputusan itu tepat ialah semasa kita hendak mengumpul data. Contohnya, jika kita hendak membuat keputusan tentang apakah strategi yang boleh kita lakukan untuk meningkatkan pencapaian murid-murid kita. Okey, jadi maksudnya di sini data yang perlu kita kumpulkan adalah markah pelajar dan juga mungkin dari segi rekod kehadiran dan latar belakang sosioekonomi pelajar. Okey, jadi itu yang pertama. Okey, bukannya Power BI itu dia boleh buat keputusan, tapi benda yang asas ialah apakah data yang hendak kita kumpul dahulu. Okey,
Setelah kita memikirkan, merancang apakah data yang hendak dikumpul, maka barulah kita boleh menyediakan ia dalam bentuk Excel. Okey, kenapa? Kerana kita akan menghubungkan data Excel itu ke dalam Power BI. Okey, sebagai contoh seperti ini, okey, saya akan tunjukkan ini adalah markah matematik. Okey, jadi saya nak tengok pencapaian matematik bagi pelajar di sekolah A dan di sekolah B, berbeza kelas, okey, dan dia ada rekod kehadiran, dia ada rekod kokurikulum, dia ada pendapatan ibu bapa dan dia ada markah matematik pelajar berkenaan. Okey, katakan saya letak sini 90, 76. Okey. So daripada sini kita akan menggunakan Power BI untuk menvisualisasikan data berkenaan secara bijak. Okey, secara bijak supaya kita boleh membuat keputusan yang tepat. Okey. Jadi sebenarnya fungsi Power BI ialah untuk kita menterjemahkan data itu dalam bentuk rajah. Tetapi rajah itu adalah interaktif dan dinamik. Okey. Apa yang saya maksudkan interaktif dengan dinamik? Maksudnya ia boleh berubah-ubah mengikut apa yang kita hendak putuskan dan ia boleh dimanipulasikan cara persembahannya. Okey, jadi dua perkara itu boleh dilakukan oleh Power BI. Okey, jadi itu adalah contoh di mana kita sebagai seorang pendidik harus memikirkan dahulu apakah data yang kita perlukan untuk membuat keputusan, dan yang lebih asas ialah keputusan apakah yang hendak kita buat. Selepas kita dapat rangkakan ini dahulu, maka barulah Power BI itu akan berjalan dengan berkesan. Okey, pengalaman saya ada membimbing beberapa sekolah. Okey, mereka menggunakan data-data yang sedia ada dan data itu dikumpulkan sebenarnya bukan tujuan untuk membuat keputusan, sekadar untuk mendapatkan data. Jadi bila kita nak tukarkan data itu untuk membantu membuat keputusan, tidak boleh, kerana data-data itu tidak membantu membuat keputusan. Jadi kita harus merancang pada peringkat yang lebih asas terlebih dahulu. Okey, apakah data yang perlu kita kumpulkan untuk membuat keputusan? Okay, jadi bila kita dah pergi dekat website ni, kita boleh try Power BI for free. Macam mana saya katakan tadi, kita hanya boleh menggunakan akaun edu.my, iaitu seperti contoh akaun Delima. Tidak boleh guna akaun Yahoo, Gmail dan sebagainya. Okey. Okay, jadi bila jika anda pertama kali masuk, okey, boleh masukkan akaun Delima berkenaan, okey, dan tekan next. Okey, dan anda akan mendapat muka seperti ini. Okey, muka seperti ini. Alright. Okey, jadi mari saya tunjukkan macam mana ini adalah merupakan Power BI yang sebenar. Okey, di mana saya menggunakan akaun Delima. Okey. Jadi dekat sini dia ada beberapa features lah yang perlu kita fahami. Okey. Features yang pertama ialah home. Okey, home ni adalah di mana bila kita login tu kita akan dapat home. Okey, so dia adalah perkara yang normal lah, kita akan dapat home di sini. Okey, ini yang kita perlu fokus terlebih dahulu. Sebenarnya dalam Power BI ni ada banyak ciri-ciri, tetapi saya fikir sebenarnya bila kita nak belajar sesuatu perisian tu, kita tak perlu belajar semua. Okey, kita belajar sedikit demi sedikit dan kita belajar mana yang penting lebih dahulu. Sebab pada pandangan saya, bila kita nak menguasai sesuatu perisian itu, kita perlu cuba dahulu. Maksudnya kita belajar sedikit dan kita gunakan ia. Lepas tu baru kita tambah lagi ilmu. Okay? Kalau kita terus belajar semua, nanti kita akan confuse dan kita akan rasa perisian tu susah. Padahal sebenarnya tidak semua ciri dalam Power BI itu perlu kita kuasai, ikut pada tujuan kerja kita. Okay? Jadi bengkel ini akan menunjukkan benda-benda yang asas sahaja supaya para pendidik dapat menggunakan dengan mudah dan tidak perlu rasa bahawa perisian ini memang
susah. Okey, kita tak mau macam tu. Kita tak nak macam bila kita nak belajar perisian tu, susahnya. Jadi kita tak nak tunjukkan perisian tu susah. Kita nak perisian tu memudahkan guru. Okey. Jadi kita akan belajar yang simple sahaja dan kita rasa yang tu cukup untuk amalan di sekolah. Okey. Jadi ini adalah merupakan antara muka yang penting yang untuk kita memberi fokus. Dan yang kedua adalah kita akan memberi fokus kepada yang ni, My Workspace. Okey. My Workspace. Kita akan memberi fokus pada Home, My Workspace dan Get Data. Okey, 3 itu saja sudah memadai. Okey, tak perlu nak tengok satu-satu yang lain tu, dia akan menyebabkan lagi pening kepala. Maksudnya tapi sebenarnya tak perlu pun. Okey, so kita tengok yang 3 perkara ini saja. Home, My Workspace dan juga Get Data. Okey, kenapa 3-3 ni penting? Okey, Home ni bila kita login. Okey, dia akan beritahu apa yang kita dah buat sebelum ini. Okey, macam saya dia beritahulah. So dia macam cuba ingatkan kita apa yang kita dah buat sebelum ini. Okey, My Workspace ni apa dia? Okey, My Workspace ni sebenarnya dia macam Google Drive atau OneDrive, di mana yang ini adalah data-data kita yang kita dah simpan, yang kita dah buat dan dia memang akan tersimpan sentiasa. Okey, jadi maksudnya ini adalah data yang kita dah buat, dashboard yang kita dah buat, semua itulah. Jadi maksudnya ini adalah untuk tatapan peribadi kita sahaja. Okey, jadi yang orang lain tak boleh tengok. Okey, tapi kalau kita pergi dekat sini Workspace, okey, yang Workspace ni dia adalah data yang terdedah kepada orang lain ya. Maksudnya dia boleh dikongsikan oleh orang lain. Okey, jadi dia bukannya bersifat peribadi. Jadi untuk keselamatan kita hanya fokus kepada My Workspace. Maksudnya saya bahagian peribadi saya supaya data itu tidak dapat dilihat oleh orang lain. Okey, so yang tu yang kedua. Dan yang ketiga ialah Get Data. Okey, Get Data. Itu sahaja. Okey, itu sahaja untuk kita membolehkan menggunakan penggunaan Power BI dengan optimum. Okey, tidak perlu fokus pada yang banyak-banyak ni lah, nanti dulu. Okey, so setelah kita mengetahui tentang semua ciri-ciri ini, maka kita boleh lihatlah dekat sini macam mana kita nak, kenapa kita perlukan Get Data. Okey. Okey, so yang ni adalah penting. Kenapa? Sebab kita nak menghubungkan data daripada Excel, daripada file Excel yang telah kita kumpulkan kan. Contohnya macam tadi pasal matematik kan, saya telah kumpulkan. Jadi sekarang saya nak terjemahkan dia dalam bentuk Power BI. Dan saya telah pun letakkan dekat dalam chat lah. Okey, jadi siapa yang nak boleh download dekat sini untuk mencuba bersama dengan saya. Okey. Okey, jadi boleh cuba kat sini. Okey, ini satu lagi matematik. Okey, matematik pun saya upload juga. Okey. Jadi seterusnya kita lihat, kita sambung balik. Okey. So bila kita dah klik dekat Get Data ni, okey, mungkin saya melindung anda semua. Saya punya ni saya kena ke tepi sikit. Macam mana? Sekejap ya. Okay, saya tukar saya punya setting. Okey, saya nampak tu. Okay, saya pergi dekat Get. Okey, saya pergi dekat Get, dekat bahagian file. Okey, so yang ni semua ni tak perlu kita fokus lagi. Okey, untuk kita mudah, kita hanya pergi ke Get Data dan kita fokus kepada files. Okey, files. Okey, files ni sudah memadai untuk kita menggunakan Power BI. Okey, jadi saya ulang sekali lagi, kita pergi dekat Get Data dan kita pergi dekat Files dan kita klik Get. Okey, kita klik Get. Okey, so kita nak buat satu visualisasi yang mudah saja. Kita tak mau buat yang susah-susah sebab kita baru belajar. Okey, jadi bila cikgu-cikgu dah guna banyak kali, mungkin cikgu dah rasa confident, barulah cikgu boleh buat yang lebih canggih. Okey, sekarang ni matlamat kita hanyalah untuk menghasilkan visualisasi menggunakan Power BI. Itu sahaja. Okey, jadi kita klik Get. Okey, dan kita akan mendapati antara muka ini
dan kita fokus kepada local file. Okay, local file tu maksudnya file yang tersimpan dalam laptop kita, okay, dalam komputer kita. Okay, jadi kita pergi dekat local file dan kita klik dekat local file. Okay, so saya ulang sekali lagi. Kita akan pergi dekat sini dan kita klik dekat local file. Sebenarnya ada banyak lagi yang lain, tapi macam saya kata tadi, kita tak perlu belajar semua, kita fokus yang mudah dahulu. Okay, kita tekan local file dan kemudian dia akan bawa kita ke komputer kita. Okay, ke desktop kita. Okay, jadi kita pilihlah file mana yang kita nak. Okay, jadi untuk demonstrasi, saya akan gunakan data perniagaan dulu. Tetapi selepas ini saya akan ulang semula, saya gunakan contoh data sekolah. Okay, yang saya buat sendirilah. Okay, sebab data yang perniagaan ni dia lebih banyak dan lebih menarik untuk saya tunjukkan demonstrasi. So saya gunakan data perniagaan ni dulu. Sekadar untuk tunjukkan kelebihan Power BI. Tapi lepas ni kita akan gunakan pula data matematik, okay, untuk buat perkara yang sama. Okay, so saya ambil data Dr. Ali ini. Okay, dan anda semua juga boleh try dekat menggunakan akaun masing-masing dan kita open. Okay, so kita akan dapat antara muka ni. Okay, dia akan tanya import ke upload. Okay, sebenarnya dua-dua boleh, tapi lebih baik kita gunakan import. Kenapa? Sebab bila kita gunakan import, data asal kita yang telah kita kumpulkan di sekolah tidak akan diganggu, tidak akan diubah. Okay, hanya data yang terpampang dalam Power BI sahaja yang diubah. So maksudnya kita tak akan ganggu data sebenar. Tapi kalau kita upload data tu dekat dalam Power BI, so data yang asal tu akan diubah. Jadi itulah perbezaan bila kita import dengan upload. Jadi untuk kita tak mau kacau data kita yang sebenar, adalah dicadangkan untuk kita pilih import. Okey, import. Okey, kita boleh pilih import sekarang. Okey, kita pilih import. Okey, so saya dah upload sebenarnya, tak apa. Saya just angkat. Okey. So sekarang maksudnya data saya telah pun di-upload. Okey, jadi kita tengok kat sini dia ada banyak warna ya. Ada warna biru, ada warna merah, ada warna hijau. Okey, jadi apakah perbezaannya? Senang sahaja. Kita tengok sahaja di bahagian kolom ini. Okey, dia sebut yang ni adalah dashboard. Yang ni adalah dataset. Yang biru ni adalah report. Jadi apakah perbezaan antara dashboard, dataset dan juga report? Okey, untuk dashboard, ia adalah merupakan paparan kombinasi report. Okey, sebagai contoh, katakan saya ada 4 report. Report exercise 2, report exercise 3, report latihan 1 dan 2, saya combinekan dia. Saya gabungkan dia, ia akan menjadi dashboard. Okey, ia akan menjadi dashboard. Okey, itulah sebenarnya tujuan Power BI. Kita hendak menghasilkan dashboard sebenarnya. Sebab dashboard ni dia sangat baguslah sebab dia ada banyak info dan dia lebih interaktif dan dia lebih komprehensif. Okey, jadi itu maksudnya dashboard. Dan dashboard adalah berwarna hijau. Okey, dan diberi dekat sinilah type dashboard. Okey, dan yang kedua adalah dataset. Okey, dataset tu ialah data yang saya upload tadi. Data yang saya upload Excel tu dia akan diwakilkan dengan warna oranye. Okey, warna oranye. Dan dia beritahu kat sinilah dataset. Okey. Dan yang ketiga adalah report. Okey, report. Okey, report ni maksudnya lepas kita buka data ini dan kita hasilkan gambar, gambar itu akan diterjemahkan dalam bentuk report. Okey, belum lagi dashboard. Kenapa? Sebab dashboard adalah gabungan pelbagai report. Jadi bila kita hasilkan satu visualisasi daripada satu sumber, ia hanyalah merupakan report. Okey, tetapi
bila kita menghasilkan dashboard, ia adalah merupakan gabungan laporan yang datang daripada pelbagai sumber. Okey, jadi itu adalah perbezaan antara dashboard, dataset dan juga report. Okey, jadi kita dah pun masukkan data Dr. Ali tadi, okey, iaitu dataset itulah. Jadi apa seterusnya yang perlu kita buat? Okey, langkah seterusnya yang kita buat ialah kita harus membuka data berkenaan lah kan, betul tak? Tapi okey, kita bukan buka data, sebab kalau kita buka data, kita buka je lah dekat Excel kan, buat apa kita guna Power BI? Kita hendak menghasilkan report daripada Power BI. Itulah fungsi Power BI. Okey, ia membantu menghasilkan report yang berkualiti tinggi, tampak profesional. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, katakan tadi saya dah upload data Dr. Ali 1. Okey, so sekarang macam mana saya nak buka? Apa yang saya perlu klik? Banyak sangat benda yang saya nak klik. Okey, perkara yang seterusnya saya perlu lakukan ialah saya kena cari titik 3. Nampak tak titik 3 ni? Titik 3 ni lah yang kita perlu fokuskan. Okey, kita klik kat titik 3 ni dan kita akan nampak ada pilihan dan kita pilih create report. Okey, create report. Sebab macam saya kata tadi lah, kita nak gunakan Power BI untuk menghasilkan laporan, bukan untuk menghasilkan visualisasi semata-mata. Okey, so kita pergi kat dataset dan kita klik create report. Okey, so bila kita klik create report, satu file baru akan muncul. Okey, satu file baru akan muncul. Dan apakah nama file berkenaan? Okey, tadi kita dah upload. Okey, dia so dalam tu dia apa tu? Bila kita upload tu sebenarnya nama asal file tu ialah financial. Okey, ni adalah filenya. Okey, tapi sebenarnya file tu ialah file Dr. Ali. Tapi sebab saya ubah suai daripada data yang saya ambil daripada internet, so dia still kekal nama tu. Tapi sebenarnya Dr. Ali punya file. Okey, so kita klik dekat financial ni, kita klik dekat sini. Okey, so dia akan senaraikan semua kolom-kolom dalam file Dr. Ali. Okey, contohnya, okey, untuk memudahkan kefahaman cikgu-cikgu, saya buka data Dr. Ali ini. Okey, dan dekat sini diberitahu. Okey, kolom pertama adalah segmen, kolom kedua adalah country, kolom ketiga adalah produk kategori dan sebagainya. Jadi sekarang ni setiap kolom ini, okey, setiap lajur ke baris, okey, telah dihubungkan dan disenaraikan seperti ini. Okey, jadi bila kita pilih yang ni, maksudnya cost of country misalnya, kita akan pilih yang ni lah. Kita akan pilih yang ni, country. Okey, jadi dia dah integrated. Okey, dia dah dihubungkan dekat situ. Okey, so okey, jadi seterusnya ialah kita hendak melakukan langkah-langkah asas untuk visualisasi. Okey, mungkin saya perlu sorokkan diri saya supaya mudah nampak. Okey, sekejap ya. Okey, saya share screen balik. Okey. Okey, so sekarang ni saya dah berada di Power BI. Okey, Power BI. Okey, di sini. Okey, seterusnya ialah saya perlu menghubungkan. Okey, yang ini adalah senarai-senarai data lah. Okey, senarai-senarai data daripada Excel tadi. Okey, jadi saya akan tukarkan ia dalam bentuk visualisasi. Okey, itu adalah merupakan langkah pertama untuk menghasilkan visualisasi. Okey, jadi senarai ini datangnya daripada file Excel ni. Okey, iaitu yang ni, setiap lajur ni. Okey, jadi jelas ya semua guru-guru. Okey, macam mana kita nak minta Power BI untuk menghasilkan visualisasi berkenaan.
Okey, sebagai contoh, katakan saya hendak menghasilkan tabel untuk data kolom segmen. Okey, apa yang saya lakukan ialah, okey, saya akan lihat dekat sini dia ada filters, visualization dan juga fields. Okey, tetapi kita hanya fokus kepada field dahulu. Okey, kita belajar satu-satu. Okey, field dahulu. Okey, so kita nak bagi data di field ini muncul di sini. Kerana inilah yang merupakan output ataupun hasil gambar yang hendak kita hasilkan. Okey, jadi kalau saya pilih segmen, dia akan keluar segmen. Okey, dan saya boleh besarkan. Okey. Okey, so dia akan keluar macam ni. So ikut pada kita nak pilih sell price ke, kita nak pilih total price ke. Jadi terserah. Okey, tapi kan hairannya bila kita buat macam ni, kenapa dia hanya dalam bentuk jadual? Mana dia visualisasi berkenaan? Mana rajah berkenaan? Sebab kata tadi Power BI nak menghasilkan rajah. Jadi perlulah kita belajar bahagian ini pula. Okey, setelah kita tahu apakah fungsi ini, iaitu untuk menghubungkan data untuk paparan tertera di sini, yang inilah peranan untuk menghasilkan rajah. Jadi terserah kepada kita untuk menghasilkan rajah yang mana satu. Adakah rajah stack bar, adakah rajah stack column chart, dan banyak lagi rajah-rajah yang berlainan. Ikut kesesuaian masing-masing. Okey, jadi saya remove ni dulu. Okey, saya remove ni dulu. Kita start balik. Okey, jadi katakan sekarang saya nak menghasilkan satu rajah yang melibatkan okey, salah satu rajah iaitu histogram. Okey, jadi saya akan pilih dua, iaitu yang pertama ialah, okey, saya nak hasilkan rajah yang ni. Okey, stack column chart. Okey, saya nak hasilkan stack column chart. Okey, dan apakah data yang saya hendak libatkan daripada stack column chart ini? Okey, apakah datanya? Saya hendak melibatkan data segmen dan juga data total price. Okey, data segmen, okey, dan juga data total price. Okey, jadi kalau saya pilih segmen, okey, dan saya pilih total price, okey, saya pilih yang dua ni, dan kemudian saya nak tukarkan dia dalam bentuk ini stack column chart. Jadi saya klik sahaja. Okey, jadi automatik dia akan keluarkan visualisasi berkenaan. Okey, jadi kalau cikgu-cikgu semua dapat buat ni, kira dah hebat. Okey, kira cikgu dah berjaya mencapai tahap pertama menggunakan Power BI, iaitu menghubungkan data dan juga menghasilkan gambar. Okey, itu yang perlu cikgu faham dahulu. Okey, menghubungkan data dan menghasilkan gambar. Okey, jadi cikgu bolehlah cuba macam-macam cara, sama ada cikgu hendak menggunakan data ini dan sebagainya. Okey, tapi untuk tujuan hari ini kita akan gunakan data segmen dan juga total price. Okey, jadi bila kita klik kat sini, dia akan muncul semula. Ditunjuk kat sini apa yang telah kita pilih. Okey. Okey, cikgu semua dah faham ya? Okey, cikgu semua dah faham macam mana kita nak hubungkan data dengan gambar. Okey, data dengan gambar. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita boleh start belajar sedikit lagi dekat bahagian visualisasi. Kita dah belajar tentang jenis raja-raja. Sekarang ni kita pergi dekat bawah ni pula. Okey, dekat bawah ni dia ada axis, legend dengan values. Okey, apa maksudnya? Okey, sebab kita kadang-kadang bila kita nak buat rajah ni, dia bukan saja melibatkan dua data, tapi mungkin tiga data. Mungkin segmen, total price dan juga bulan. Kan? Jadi kita nak masukkan dia dalam rajah yang sama. Okey. Jadi cikgu perhatikan di sini, segmen ni dia mewakili jenis
industri. Maksudnya data dia bukan data bernombor. Okey, dia bukan data bernombor. Tetapi kalau kita lihat kepada total price pula, dia adalah data yang bernombor. Okey, dia adalah macam 400, 300, 500. Jadi Power BI ni dia sangat bijak. Okey. Bila dia tahu data ini bukan data bernombor, dia akan susun di paksi X. Bila dia tahu data ini bernombor, yang mana diwakili oleh tanda yang ini, okay, kalau kita tengok tanda ni semua, maksudnya dia akan diwakili oleh paksi Y. Okay, paksi Y dan juga paksi X. Okay, jadi bila kita combine tu, automatic Power BI akan letak data bukan bernombor di sini dan data bernombor di sini dalam konteks stack column chart. Tapi tadi saya kata saya nak bagi nampak lagi canggih. Saya nak saya nak buat supaya histogram ni lagi nampak menarik dan ada banyak informasi. Jadi saya nak tambah satu lagi data masuk dalam jadual ini. Okey, macam mana saya nak tambah? Senang sahaja. Okey, senang bila tengok lah kan, bila buat baru tahu susah. Okey, so kita tengok dekat sini, exist kita dah isi dengan segmen dan values kita dah isi dengan total price. Okey, jadi dekat sini ada satu lagi ruang yang kosong, iaitu legend. Okey, legend. Okey, jadi data yang kosong ni saya nak masukkan month. Okey, jadi saya akan drag month ni. Okey, saya drag perlahan-lahan. Okey, so dia akan jadi seperti ini. Okey, so dia punya rajah lebih menarik. Jadi bila kita bermain dengan ciri-ciri ni, kita dapat menghasilkan banyak visualisasi. Okey, jadi dia agak seronok lah, kita boleh cuba jaya. Okey, yang ni adalah contoh dalam perniagaan. Okey, saya akan demonstrasikan. Katakan saya nak gunakan data di sekolah. Okey, jadi saya akan cuba ambil data baru. Okey, saya save dulu. Okey, saya save dulu. Saya namakan yang ni sebagai EPD laut EPDTL1. Okey, saya savekan. Okey, sekarang ni saya nak cuba pula data sekolah. Okey, data sekolah supaya cikgu-cikgu semua boleh dapat lihat dengan lebih jelas lah kan. Ni saya bagi data perniagaan, apa pula kata pengurusan sekolah kan. Tapi pengurusan sekolah pun saya buat pengurusan kelas je lah. Okey, mungkin nanti daripada situ kita dapat idea yang lebih jelas. Okey, jadi tadi saya dah ada data sekolah yang saya buat secara tipu-tipu lah kan, secara manual, iaitu data matematik. Okey, so data matematik ni saya buat sendiri, saya pakai teka-teka lah, dan data ni taklah banyak sangat. Okey, data dia tak banyak sangat, iaitu hanya sekadar 29. Tapi kalau saya rasa kat sekolah mungkin ada beratus-ratus, 800. Okey, jadi katakan saya ni PPD, PPD Timur Laut lah contohnya kan. Saya nak tengok keputusan sekolah A dan sekolah B. Okey, so saya ada nama pelajar, pelajar A, pelajar B, pelajar C, pelajar D. Ini sekolah dia, sekolah A. Okey, saya dan ni pula adalah sekolah B. Okey, so ni sekolah. Okey, dalam sekolah A pula saya ada dua kelas nak tengok, 5 beta dengan 5 gamma. Okey, sekolah B pun dia ada 5 Baiduri dengan 5 Komboja. Okey, daripada situ saya juga nak tengok adakah terdapat hubungan antara core curriculum dengan markah matematik. Adakah terdapat hubungan antara kehadiran pelajar dengan matematik? Adakah terdapat perbezaan pencapaian antara sekolah? Adakah terdapat perbezaan pencapaian antara kelas? Dan adakah faktor latar belakang gaji ibu bapa menyebabkan markah matematik rendah? Apakah keputusan yang saya perlu buat? Okey, jadi bila kita menggunakan Power BI ini dapat memanipulasikan cara untuk kita mempersembahkan data supaya kita dapat memberi tafsiran dengan lebih mudah. Okey, sebelum ni bila kita nak buat soalan kajian macam tu, kita perlukan statistik yang susah-susah tu kan. Kita kena belajar dekat kelas matematik. Sekarang ni kita gunakan Power BI saja,
Power BI akan memanipulasikan data berkenaan untuk menjawab soalan kita sebagai guru atau sebagai pentadbir. Okey. Jadi sekarang ni saya akan tunjukkan, saya ingin melihat adakah terdapat apakah faktor. Okey, tapi bukan faktor yang macam kajian tu lah, orang kata faktor yang mungkin menyumbang. Okey, at least kita dapat pattern kan, sebab dalam dunia sebenar sekolah bukan kita nak buat kajian macam terdapat hubungan yang signifikan P sama dengan 0.05 kan, kita just nak tengok rajah dan kita buat keputusan. Itu lebih praktikal dalam kehidupan seharian. Okey, bukan gunakan statistik pendidikan tu. Okey, benda tu agak kurang praktikal. Okey, jadi sekarang ni kita nak menghasilkan visualisasi yang menyebabkan kita boleh tengok ada hubungan antara kehadiran, markah dan sebagainya secara visualization. Okey, jadi langkah pertama yang perlu kita buat ialah kita perlu masukkan data ke dalam Power BI. Okey, jadi maksudnya di sini kita pergi balik ke Power BI dan seperti mana yang saya ajar, saya maklumkan tadi, perkara pertama ialah kita perlu masukkan data itu ke dalam kita punya account. Okey, ada 5 account kita. So kita pergi dekat get data. Okey, dan kita pilih dekat file get. Okey, dan kita pilih local file. Okey, kita pilih local file. Okey, dan kita pilih matematik. Okey, dan dia akan tanyalah sama ada nak import atau upload. Macam mana saya beritahu tadi, import adalah lebih baik sebab kita tak nak ganggu data yang asal. Okey, so kita tekan import. Okey, sebenarnya saya dah upload. Okey, mungkin tuan-puan belum lagi upload, boleh tekan yes lah. Okey, so saya klik replace. Okey, so dia akan pergi ke workspace saya. Okey, so saya akan cari mana data matematik saya. Ini dia. Okey, jadi ini adalah data matematik saya. Okey, jadi saya, apa langkah seterusnya yang saya perlu buat? Okey, langkah seterusnya yang saya perlu buat ialah saya kena cari titik 3 ini. Okey, cari titik 3 ini dan saya pilih create report. Okey, saya pilih create report. Okey, so dia akan keluar macam ni. Okey, tapi bila kita lihat kat sini, still ada pengataan financial. Kenapa? Sebab data matematik tu saya ambil daripada template financial, so dia kekal. Okey, tapi kalau tuan-puan buat data yang asal, dia tak adalah keluar ni. So jangan panik ya, sebenarnya data financial ini ialah data matematik tadi. Cuma sebab saya ambil daripada template data financial. Okey, untuk saya ubah sesuai jadi data matematik. Okey, so dekat sini dia ada dah keluar dia punya data. Okey, so kita klik dekat sini. Okey, dan kita lihat di sini, ini adalah senarai kolom di Excel. Okey, iaitu kehadiran kelas, co-curriculum, markah matematik, nama, pendapatan ibu dan juga sekolah. Okey, sekolah. Okey, so kalau saya check dekat Excel, dia adalah sama dengan di sini, iaitu nama, sekolah, kelas, kehadiran, co-curriculum, pendapatan ibu bapa dan juga markah matematik. Okey, saya nak tengok adakah budak yang aktif markah tinggi, budak yang tak aktif markah rendah. Adakah apabila kehadiran tu tak memuaskan, markah dia tinggi? Adakah pendapatan ibu bapa menyebabkan budak tu dapat markah tinggi? Ataupun sekolah tu yang menyebabkan dia tinggi? Jadi saya nak manipulasikan visualisasi Power BI untuk mendapat keputusan berkenaan. Mungkin apabila saya mendapati bahawa kehadiran itu mungkin menjadi salah satu penyebab kepada markah matematik pelajar rendah, maka saya akan pastikan kehadiran itu ditingkatkan. Okey, baru saya buat keputusan yang betul. Okey, ni kadang-kadang kita pun tak tahu adakah disebabkan kehadiran markah matematik tinggi ataupun kita terus tuduh saja, kata dia aktif kurikulum menyebabkan markah matematik rendah. Tapi kita tak nak macam tu. Kita nak buat keputusan berasaskan data. Kita cuba nak tengok adakah terdapat pola yang menunjukkan hubungan antara sama ada budak itu aktif kurikulum dengan markah matematik. Okey, data ni saya cipta sendiri, jadi mungkin takkan menjawab betul lah situasi yang sebenar. Okey, just nak tunjukkan demonstrasi. Okey, kita balik kepada visualisasi berkenaan. Okey,
Katakan saya nak bandingkan antara dua sekolah. Sekolah A dengan sekolah B. Okey. So saya tekan, saya akan nampak dekat sini sekolah A dan sekolah B. Okey. Tapi saya nak bandingkan antara sekolah A dengan sekolah B ni, pencapaian matematik mana yang lebih tinggi? Adakah sekolah A atau sekolah B? Okey, jadi saya akan pergi ke sini. Okey, saya pilih markah matematik. Nampak tak? Bila saya tulis dalam bernombor, dia akan automatik keluar tanda macam ni. So nanti bila Power BI tu dia akan tahulah markah matematik akan letak di paksi Y dan sekolah akan letak di paksi X. Okey, jadi sebab itulah dia akan bezakan terlebih dahulu di bahagian ini. Okey, jadi bila saya pilih markah matematik, dia tak ada apa-apa lagi kan? Sebab saya tak pilih bahagian visualisasi. Okey, jadi saya perlu pilih visualisasi supaya rajah ini terpampang dengan lebih menarik dan interaktif. Okey, jadi tadi kita gunakan contoh yang sama. Okey, kita klik dekat sini stack column chart. Okey, so dia lebih keluar dah. Okey, so kita tengok dekat sini sekolah B lebih hebat pada sekolah A. Okey, sekolah B markah dia berapa? 600. Betul ke? Tak apa, mungkin ada yang saya tak betulkan kot. Sepatutnya bukan 600 ni. Tak apa. So data, tapi saya nak tunjukkan bahawa macam tu kita boleh bandingkan lah. Yang ni adalah markah matematik, ni sekolah A dan sekolah B. Yang kita tahu markah matematik sekolah B lebih tinggi daripada markah matematik sekolah A. Okey. So sekarang saya nak tengok lagi dalam. Saya nak tengok kelas mana yang hebat antara sekolah B. Dalam sekolah B tu berapa. So saya akan ambil kelas dan saya masukkan dekat legend. Okey. Okey, so saya akan nampak di sini 5 beta, 5 gamma. Okey, saya besarkan. Okey, dan saya boleh besarkan, saya tekan yang ni. Okey, jadi dia akan fokus. Okey. So 5 biduri warna biru. 5 beta warna biru tua. 5 gamma warna oranye. 5 Kemboja warna ungu. Maksudnya di sini 5 Kemboja tu paling tinggi markah dia. Okey, bila kita zoom into sekolah. Okey, kalau kita rasa kita pening guna cara ni, kita boleh guna cara ni. Kita guna clustered column chart. Okey, kita tukar sikit. Okey. Okey, so dekat sini kita dapat tengoklah. Yang ni 5 biduri, yang ni 5 beta, yang ni 5 gamma dan yang ni 5 markah matematik. Okey. So menariknya kalau kita klik kat sini, dia akan terus bagi nilai. Markah matematik 56.9 ni tak silap saya. Yang ni so dia akan terus bagi nilai kat sini. Okey, jadi dengan cara tu kita dapat melihat macam mana kita hendak boleh tengok dengan lebih mendalam sekolah berkenaan. Okey. Jadi harap-harap semua peserta hari ini boleh faham okey, macam mana kita nak gunakan Power BI dan macam mana kita boleh gunakan dalam konteks kelas. Okey, ini adalah perkara yang paling asas yang perlu kita tahu. Okey, jadi untuk kita menyemak kefahaman kita pada hari ini, cuba kita jawab soalan kuis ni sama-sama. Okey, supaya anda-anda semua boleh dapat tangkaplah apa yang saya cuba sampaikan pada hari ini. Okey. So, kita cuba jawab soalan kuis ni dulu. Okey. So kita pilih soalan ni dan kita cuba jawab. Okey. What does BI stand for in Power BI?
Okay, apakah yang dimaksudkan dengan BI? Okay, BI adalah, siapa dapat teka? Business Intelligence. Okay, jadi itu adalah yang dimaksudkan dengan Power BI, Business Intelligence. Okay, Business Intelligence. Okay, so okay, bagus, terima kasih, Business Intelligence. Okay, soalan seterusnya. Apakah tujuan menggunakan Power BI? Okay, apa tujuan menggunakan Power BI? Okay, dia boleh lebih daripada 2 lah, lebih daripada 3. Okay, ada orang jawab tu? Tengok jap. Ada orang jawab tak? Tak ada. Okay. So, kegunaan Power BI, dia boleh untuk collecting data daripada pelbagai set dan daripada pelbagai sumber. Okay. Macam mana saya beritahu tadi, sebenarnya tidak semestinya menggunakan data daripada Excel, tetapi juga kita boleh menggunakan data dalam bentuk lain. Okay, yang mana saya tak terangkan dalam bengkel inilah kerana saya rasa tidak perlu untuk di sekolah. Okay, untuk di sekolah cukup untuk menggunakan data Excel. Okay, dan ia boleh juga menghasilkan laporan yang menarik, okay, dan interaktif. Dan jika kita menggunakan akaun Power BI Pro, kita boleh kongsikan laporan ini dengan rakan-rakan lain. Tapi sebenarnya ada cara lain untuk kita kongsikan, sebab keputusan Power BI ini kita boleh tukar dalam bentuk PDF dan juga PowerPoint, dan kita boleh post pada WhatsApp group, okay, untuk orang lain lihat. Okay, sekiranya kita tidak ada akaun Power BI Pro. Okay. Soalan seterusnya, bila sepatutnya kita menggunakan Power BI? Okay. Apabila kurang daripada 2 minit? Bukan. Apabila kita hanya melibatkan rajah yang simple? Bukan. Okay. Apabila kita mempunyai dataset yang besar? Okay. Contohnya dataset sekolah dan sebagainya. Okay. Dan apabila kita ingin mengautomasikan laporan kita, seperti mana yang saya katakan, kalau kita dapat automasikan Power BI, laporan akan berubah setiap hari mengikut data yang masuk. Okay, dia akan sentiasa berubah-ubah. Okay, jadi itu adalah kelebihan Power BI jika menggunakan akaun Power BI Pro. Okay. Jadi seterusnya, what does all new report start with? Okay, setting up visualization, deciding who to share the report, or getting data with Power BI. Okay, jadi manakah jawapannya? Okay, jawapannya, bila kita nak buat report, perkara yang pertama ialah kita perlu masukkan data ke dalam Power BI. Okay, itulah perkara yang pertama dan kita telah belajar. Okay. Okay, kita dah belajar tentang cara masukkan data dan juga kita telah pun belajar cara nak menghasilkan rajah yang mudah. Okay. Tapi untuk kita belajar seterusnya, kita lihat semula apakah yang dimaksudkan dengan analisis data menggunakan Power BI. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan data analysis. Okay. Kalau kita tengok pada definisi Wikipedia, dia punya definisi dia agak panjang ya, untuk membersihkan, untuk membuat ni. Tapi bila kita menggunakan Power BI, mudah saja. Tujuan analisis data ialah untuk kita memanipulasikan data supaya kita mendapat kefahaman tentang peristiwa yang berlaku di sekolah. Okey, itulah definisi Power BI. Bila saya sebut tentang manipulasi data, apakah maksudnya? Adakah maksudnya saya cuba menipu? Adakah maksudnya saya cuba menukar data itu? Bukan. Bila saya sebutkan manipulating data dalam konteks Power BI, maksudnya di sini saya mengubah suai cara mempersembahkan data sehinggalah keputusan yang paling tepat dapat dibuat. Okay? Kenapa? Sebab Power BI boleh menghasilkan visual atau rajah-rajah yang berbeza. Disebabkan ia boleh diubah suai,
menghasilkan rajah-rajah yang berbeza, maka sebab itulah kita katakan kita memanipulasikan data untuk memperolehi kefahaman yang lebih mendalam. Okey? Okey. Perkara yang seterusnya. Okey. Ini adalah perkara yang penting bila kita hendak membuat keputusan berasaskan data. Seperti mana yang saya beritahu, bukan Power BI itu yang membantu kita membuat keputusan, tetapi Power BI itu adalah alat untuk kita membuat keputusan dengan tepat. Tetapi perkara yang paling penting ialah manusia itu sendiri. Manusia itu haruslah bijak membuat keputusan dibantu oleh Power BI. Jadi manusia, seorang guru, seorang pendidik yang cuba membuat keputusan tentang sekolah, perkara yang pertama untuk beliau membuat keputusan ialah beliau harus menghasilkan laporan. Okey? Tetapi laporan itu untuk siapa? Adakah untuk ibu bapa? Adakah untuk PPD? Adakah untuk guru besar? Ataupun untuk rakan sekerja? Jadi itu perkara yang pertama yang perlu seorang guru yang hendak menghasilkan laporan menggunakan Power BI. Beliau harus jelas laporan itu untuk siapa. Itulah saya katakan tadi bahawa kita bukan ambil data yang sedia ada, yang tak dirancang. Lepas tu kita nak gunakan Power BI, mungkin dia tak berkesan. Mungkin secara laki, secara orang kata kebetulan kita dapat membantu. Secara tidak kebetulan mungkin tak dapat membantu. Yang penting kita kena rancang terlebih dahulu apakah data yang kita perlu. Okey? Jadi katakan kita membuat laporan untuk guru besar. Jadi bila kita buat laporan untuk guru besar, sudah pasti laporan itu harus mengandungi maklumat kelas-kelas di seluruh sekolah itu. Dan kelas-kelas itu perlu berada dalam satu fail. Okey, dia tak boleh ada fail yang berasingan. Sama ada kita kita gabungkan ataupun kita dah hasilkan rangka untuk kita masukkan semua data kelas tu dalam satu file. Okey. Dan perkara yang kedua, bila kita nak menghasilkan laporan Power BI untuk membuat keputusan, okey, kita perlu fikirkan. Bila mereka nak buat keputusan, data apa yang mereka perlu? Mereka nak buat keputusan tentang apa? Mereka nak buat keputusan tentang PDPR. Atau mereka nak buat keputusan tentang adakah PDPR itu harus diteruskan atau tidak. Atau mereka nak buat keputusan tentang adakah perisian ini yang perlu digunakan untuk PDPR, bukan perisian itu. Jadi perkara-perkara itu perlu diketahui oleh mereka yang hendak membuat keputusan. Dan perkara yang ketiga ialah selepas mereka mendapat data itu, bagaimana mereka boleh bertindak. Okey? Tindakan itu adalah berasaskan data. Okay, decision making data driven. Data driven decision making. Jadi mereka akan buat keputusan berasaskan data. Jadi tiga perkara ini perlu dirancang oleh oleh guru jika mereka ingin menggunakan Power BI. Okey, apakah keputusan yang boleh dibuat? Sebab macam mana kita tahu bahawa senario sekarang kita menuju ke arah pentadbiran berasaskan keputusan. Okay, pentadbiran berasaskan data. Okay, kalau kita lihat dekat kementerian, mereka telah pun mempromosikan. Kalau kita lihat di level KPM Putrajaya pun, mereka telah pun cuba mentransformasikan KPM untuk menjadikan sebagai satu kementerian yang berasaskan decision making data driven. Dan yang jelas ialah kita lihat visualisasi COVID-19. Okay, itu adalah contoh bagaimanakah data visualisasi itu dapat digunakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk membuat keputusan. Okey. Dan seterusnya, bila kita hendak membuat keputusan yang tepat, okey, kita harus pastikan bahawa ia adalah simple, okey, dan dia adalah simple tu maksudnya tak boleh terlalu banyak rajah dalam laporan tu. Kalau terlalu banyak rajah dalam laporan tu, dia akan menyebabkan tindakan sukar dibuat. Sebab banyak sangat data, tak tahu nak buat yang mana. Okay, jadi anda perlu pastikan bahawa laporan itu tidak terlalu mengandungi banyak visualisasi. Okay. Dia menggunakan peraturan 255. Maksudnya apa?
Okey, katakan kita ada 25 kolom dalam Excel kita, tetapi kita pilih 5 kolom yang paling penting saja untuk dimasukkan dalam laporan. Okey, so kita tak boleh masukkan semua, sebab bila kita masukkan semua rajah dalam laporan, ia akan menyebabkan keputusan dan tindakan sukar dibuat sebab terlalu banyak. Jadi sebagai seorang pendidik, mereka harus yang membuat laporan ni, dia harus pilih 5 sahaja yang paling penting. 5 itulah yang akan diterjemahkan dalam bentuk visualisasi rajah. Okey, jadi dengan secara ringkasnya, pastikan laporan itu adalah simple dan jelas. Okey, simple dan jelas. Okey. Okey, jadi seterusnya kita akan beralih kepada cara untuk melakukan perkara yang seterusnya, iaitu menghasilkan report, dan juga kita lihat bagaimana kita dapat manipulasikan lagi perkara itu sebenarnya. Okey, tunggu sekejap. Okey, saya akan tunjukkan juga beberapa kelebihan Power BI. Saya akan gunakan tadi yang ni, saya akan pergi balik kepada my workspace. Okey, saya save aja. Saya nak gunakan data, saya save ni dulu. Saya akan gunakan data yang bisnes tadi, sebab data bisnes tadi dia banyak. Jadi bila kita nak tukarkan dia dalam bentuk visualisasi, dia lebih menarik. Okey, so saya pergi balik dekat workspace. Okey, saya pergi balik dekat workspace dan saya pergi dekat file saya yang tadi tu, Dr. Ali tu, dan saya klik create report. Okey, saya klik create report balik. Okey, so dia keluar balik yang tadi tu. Okey. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan juga apa lagi rajah-rajah yang boleh dihasilkan oleh Power BI. Okey, so sekarang saya akan tunjukkan contoh yang lain lah. Okey, iaitu contoh menggunakan yang ni. Okey, so saya pilih dulu katakan segmen. Okey, dan okey, so dia akan masuk dekat sini, dan saya pilih juga dalam unit sold. Okey, unit sold. Okey, yang ni adalah data bernombor, dan saya mahu keluarkan ia dalam bentuk seperti ini. Okey, clustered column chart. Okey, saya nak tengok apa yang terjadi. Okey, so dia akan keluar dalam bentuk macam ni. Okey. Okey, so kita dah dapat satu visualisasi di sini. Okey, dan kemudian kita akan cuba masukkan pula data seterusnya, iaitu data total price ke dalam values. Okey. Okey, so saya tukar yang ni pula dalam bentuk macam ni. Okey, saya masukkan pula month. Okey, so dia jadi macam ni. Okey, sebab dia ada 3 data yang dimasukkan dalam rajah. Okey, saya pilih months, segment dengan unit sold, dan saya dia besarkan. Okey, so data dia jadi macam ni. Okey, tapi saya rasa macam bila saya tengok ni macam susah nak faham. So saya nak tukar dia dalam bentuk macam ni lah. Okey, so dia nampak lebih menarik. Okey, jadi ini adalah merupakan cara untuk kita tukarkan data itu ke dalam bentuk yang lebih menarik. Tapi saya rasa macam susah nak faham juga. Okay, macam mana ya untuk saya lebih faham? Okay, mungkin saya kena adjust kedudukan segmen dengan month ni, saya tukar tempat. Okay, so apa yang saya buat ialah saya bawa month ni ke exits. Okay, dan saya bawa segmen ni ke legend. Okay, so sekarang dia dah bertukar tempat, rajah tu dah berlainan. Okay, jadi kita boleh main-main dekat sini, kita boleh bawa. Jadi dia terus akan ikut macam mana kita dah set dekat visualization ini. Okay, menggunakan stack column chart dan juga
bermain dengan axis, menukarkan segmen dan man. Tukarkan dia pada tempat yang berbeza. Okey, jadi kita boleh manipulasikan axis dan legend untuk menghasilkan visual yang berbeza. Okey, dan kalau kita scroll dekat sini, dia akan terus macam bagi nilai. So dia bila kita present tu, dia terus bagikan nilai dalam rajah berkenaan. Okey, seterusnya saya nak hasilkan pula rajah yang kedua. Okey, sebab macam saya kata tadi lah, kita nak ada gabungan at least 4 atau 5. Okey, saya klik back to the report. Okey, yang ni baru satu. Okey, saya kecilkan sikit. Okey. Okey, so saya nak hasilkan rajah yang kedua kat sini pula. Okey, so saya kena unclick yang ni. So bila saya unclick ni, dia tak ada kat sini. Saya klik kat sini, dia akan keluar lah. Dan bila saya unclick, baru dia tak keluar. Okey, seterusnya saya nak hasilkan pula satu lagi rajah. Okey, rajah apa yang saya nak buat? Okey, rajah yang ni pula. Okey, saya nak cuba main-main dengan rajah ni. Okey, saya pilih stack column chart. Okey, so saya pilih dan saya nak scroll dekat sini supaya nampak cantik. Okey. Dan okey. Okey, saya nak besarkan dia, saya just tekan yang ni supaya dia lebih besar. Okey, so saya boleh nampak. Okey, so saya akan manipulasikan pula rajah yang ini. Okey, apa yang saya buat ialah, okey, katakan saya nak pilih pula data net profit. Okey, saya letak dekat sini, saya dah pilih dekat sini stack column chart, saya pilih net profit. Okey, mana dia net profit entah? Tak ada. Okey, tak apa, saya pilih sell price. Okey, saya pilih sell price. Okey, saya dapat data yang ni. Okey, saya dapat data yang ni, tapi hanya satu data sahaja. Okey, so saya nak bagi, okey, kalau saya kecilkan dekat sini, okey, saya hanya dapat sell price sahaja. Tapi saya nak banyak kan macam ni, kita boleh nak letakkan kategori pula. Ini secara keseluruhan sahaja. Okey, so saya pilih month. Saya pilih month. Okey, so dia akan jadi, dia terus pecahkan jadi months. Okey, months dan sell price. Okey, so bila saya besarkan, so nampak lebih jelas kat situ. Okey, so macam tadilah, macam pencapaian tu, kita boleh tengoklah pada setiap orang ke apa ke kan. So yang tu adalah contohnya. Lepas ni kita akan gunakan contact class. Nanti saya akan tunjukkan lepas ni. Okey, lepas tu seterusnya, saya nak bagi nampak lagi banyak informasi dalam rajah ni. Saya nak masukkan pula produk kategori, okey, dalam rajah ni. Okey, so saya tahu dekat axis adalah month dan dekat values adalah price. Okey, so kita dah masukkan data ni, values adalah sell price dan axis adalah month. Okey, jadi saya nak tengok pula dalam ni ada lagi data yang saya nak masukkan dia. Okey, contohnya saya pilih data yang ni. Okey, saya pilih data produk kategori, saya masukkan dalam legend. Okey, so dia akan jadi lebih komprehensif jadual ni. Okey, sebab dia ada apa? Dia ada jenis kategori produk pula, amila, kritera dan sebagainya yang mewakili warna. Okey, jadi seterusnya saya nak tukar pula ni. Saya rasa macam tak payahlah dalam bentuk rajah, mungkin saya letak dalam bentuk table saja. Jadi mudah saja, saya akan pergi ke matrix. Okey, saya akan pergi ke matrix. So automatic dia jadi macam ni. Jadi kita boleh bermain pada visualisasi, tapi ikut kesesuaian lah, jangan pakai tekan je, nanti jadi macam pening pula. Okey, so dia akan jadi satu bentuk yang dinamik. Sebab tu kita kata Power BI menghasilkan visualisasi yang dinamik. Sebab dia boleh berubah-ubah ikut apa yang kita nak persembahkan. Okey. Okey, seterusnya saya akan ajar pula konsep drill down. Okey, apa yang dimaksudkan dengan konsep drill down? Okey, konsep drill down maksudnya kita boleh gunakan rajah di sini untuk kita
memberi fokus pada perkara berkenaan sahaja. Okey, sebagai contoh. Okey, katakan saya klik dekat sini ya. Ini adalah Oktober segmen government unit SOL. So bila saya klik dekat orange ni saja, okey, tiba-tiba yang ni akan bertukar. Kenapa? Sebab semua data ni datang, semua visualisasi ni datang daripada yang sama. Okey, jadi kalau kita aplikasikan di sekolah, kalau kita klik je dekat sekolah A, so dia akan jadual tu terus berubah sekolah A saja. Dia tak akan pergi sekolah B dan C. Jadi itulah dinamakan konsep drill down. Okey, kita boleh katakan saya tekan yang biru ni, dia akan keluar yang ni je. Okey, dia akan beri fokus terus. Table mana yang kita hendak fokus. Okey, katakan saya unclick. Okey, katakan saya unclick, dia akan keluar balik semua. Okey, jadi itu adalah yang dimaksudkan dengan konsep drill down. Okey, di mana kita boleh klik pada raja, menyebabkan table ini berubah mengikut bahagian raja yang kita pilih. Okey, jadi itulah yang dinamakan drill down teknik. Okey, dalam Power BI dia dinamakan sebagai drill down teknik. Okey. Seterusnya, saya nak masukkan pula table dekat raja kat sini pula. Okey, saya biarkan. Okey, saya nak masukkan pula raja kat sini sebab saya nak hasilkan report yang ada banyak raja. Okey, jadi apakah raja seterusnya yang saya nak hasilkan? Saya mungkin nak hasilkan raja dalam bentuk geografi, iaitu kawasan. Okey, jadi apakah yang perlu saya pilih? Okey. So kalau kita tengok dekat data yang saya gunakan ni, data ni melibatkan banyak negara. Okey, Kanada, Jerman, Mexico, France dan sebagainya. Begitu juga jika kita menggunakan data untuk tahap Malaysia, kita boleh ada Kedah, Sabah dan Sarawak. Okey, jadi saya nak hasilkan data geografi. Macam mana? Untuk saya hasilkan data geografi, saya hanya perlu pilih fill map. Okey, fill map. Okey, saya klik fill map. Okey, automatic dia akan keluar macam ni, tapi saya tak link lagi dengan data. Okey. So data, saya nak tengok data negara yang terlibat berasaskan data di sini, Kanada, Jerman dan sebagainya. Okey. Ni kalau ada geografi lah. Kalau tak ada geografi mungkin susah sikit lah. Kan tak adalah guna sangat. Okey, so dekat sini dia ada country. So saya pilih country. Okey. So secara automatik dia akan hubungkan data country untuk menghasilkan raja. Okey. So dia akan hasilkan raja dan dia akan tunjukkanlah negara mana yang terlibat dengan data ni. Okey, kalau yang tak warna biru ni maksudnya tak ada dalam data ni. Okey, so saya pernah terlibat dengan projek peringkat kebangsaan di mana saya membuat Power BI untuk Malaysia. Jadi macam dia akan keluarlah macam Sarawak, Sabah, Selangor dan sebagainya. Okey, dan kita boleh tengok kat Sabah tu warna dia berbeza dengan Sarawak. Sebab kita link dengan data yang berbeza. Okey. So seterusnya saya nak cuba bagi nampak data ni dia ada perbezaan dari segi warnanya disebabkan oleh harga barang yang dijual. So bila saya klik total price, okey, so dia akan bertukar. Okey, dia akan bertukar total price, dan kita boleh guna tertikus untuk lihat dengan lebih mendalam lah tempat-tempat berkenaan. Okey, so kalau saya pergi dekat sini, Europe, so kan dia akan beritahu Jerman berapa. So macam kalau kita buat dekat Malaysia, Sabah tu kita pergi nanti dia keluar terus. Berapa dia punya, berapa orang dapat A contohnya. So kita boleh juga hasilkan data dalam bentuk peta geografi seperti ini. Okey. So ini adalah contoh ketiga yang saya tunjukkan bagaimana kita boleh menggunakan Power BI. Okey, dan kita sebenarnya boleh buat banyak muka surat. Okey, katakan yang ni untuk matematik. Sekolah tu kita ada banyak panitia. So kita tambah ni, yang ni pula untuk bahasa Inggeris. Okey.
kita boleh buat banyak muka surat untuk setiap laporan. Okey, bergantung pada anda lah. Mungkin kita nak buat program A, program B. Jadi bila kita nak present nanti senang je. Kita klik yang ni, dia keluar paparan program A. Okey, so sekarang ni kita buat program B sebagai contoh. Okey, so ini adalah cara untuk kita menjadikan perkara itu lebih menarik lah. Okey, dan kalau kita nak buat dengan lebih menarik lagi, kita juga boleh minta Power BI yang menghasilkan rajah untuk kita, tapi mungkin tak tepat. Okey, so saya tunjukkan macam mana. Okey, saya klik dekat sini. Okey, save. Okay, so saya pergi dekat sini. Saya pergi dekat my workspace. Tadi saya gunakan data Dr. Ali. Saya malas nak buat rajah. Saya nak Power BI buatkan rajah untuk saya. So Power BI dia akan secara bijak, dia akan cuba mencadangkan rajah-rajah yang mungkin kita boleh gunakan. Tapi dia robot kan, dia bukan manusia, mungkin tak adalah orang kata tepat sangat, tapi kita boleh cuba. Okey, so untuk kita minta Power BI menggunakan kecerdasan buatannya untuk menghasilkan rajah untuk kita, okey, kita klik dekat more option dan kita klik get quick insight. Okey, so bila kita klik ni, dia akan buatkan rajah, dia akan cadangkan lebih kurang 20 rajah dan kita boleh pilih mana satu yang kita nak. Okey, so bila saya klik dekat sini, okey, so dia tengah hasilkan rajah untuk kita. Okey, so kita tunggu. Okey, so saya klik view insight. Okey. So dia akan hasilkan yang ni. Okey, yang ni Power BI yang fikirkan. Dia akan buatkan rajah, lepas tu dia bagi kita satu tafsiran. Okey, so dia akan bantu kita lah untuk interpret. So kita tak perlu fikir pun, dia boleh buatkan untuk kita dan bagi sikit laporan. Tapi kita kena ubah sesuai lah. So dia ada elemen artificial intelligence. Okey, so dia boleh hasilkan. Okey, cuba saya buat pula data kelas. Katakan saya buat data kelas. Okey, sekejap ya. Saya buat data kelas pula. Okey, saya buat data kelas. Okey, so saya pergi dekat my workspace. Okey, dan saya pergi kat data matematik tadi. Okey, so kita tengok dekat data matematik boleh tak kita buat. Okey, kita klik data 3 ni dan kita klik get quick insight. Okey. Oh, tak boleh pula. Mungkin sebab data dia okey, tak apa. Sepatutnya dia boleh sebab mungkin data dia sikit. Okey, tak apa. Saya tengok ya. Tapi sepatutnya kita boleh buatkanlah, mungkin data saya ni terlalu sikit. Kalau saya dapat sediakan data yang lebih banyak, mungkin dapat dihasilkan. Tapi apa yang cuba saya sampaikan ialah bila kita ada data, kita boleh meminta Power BI untuk menghasilkan data berkenaan. Seperti mana yang saya sebut tadilah, saya tunjukkan contoh tadi. Bila kita klik yang ni dan kita klik get quick insight, dan dia akan mencadangkan data untuk kita buat. Okey, ini sebab data dia banyak. Okey, so dia akan berikan contoh-contoh data dan kita boleh pilihlah yang mana yang kita rasa sesuai untuk kita laporkan. Jadi tak perlu kita fikirkan apa data dan dia terus tulis laporan cara untuk kita interpret data. Okey, so dia akan tunjuk, dia akan cerita. Contohnya ni menurun, dia akan beritahu total price is trending. Dia ada dia punya kecerdasan buatan dia. Okey, so kita boleh try untuk data sekolah kita untuk tengok
apa visualisasi yang dia boleh buat untuk kita. Okey, jadi jam sudah menunjukkan pukul 4 petang. Jadi dengan itu saya rasa saya tamatkan saya punya bengkel dan saya serahkan kepada Cikgu Fazli semula. Dipersilakan Cikgu Fazli. Baik, terima kasih diucapkan kepada Profesor Madya Dr. Muhammad Ali di atas pembentangan yang telah dilakukan tadi. Lebih kepada pada hari ini adalah pengenalan pada feature-feature yang penting dan juga bagaimana kita boleh mengoptimumkan penggunaan bagi email delima yang sebenarnya memang power lah untuk guru-guru doktor. Jadi maksudnya untuk tuan-tuan dan puan-puan boleh kita promotekan kerana Microsoft juga adalah salah satu sebahagian daripada komuniti yang telah KPM setuju untuk berada di dalam portal delima selain daripada Google maupun Apple. Jadi ketiga-tiga komponen bagi Tech Giant ini memang penting dan terutamanya pada hari ini adalah Microsoft adalah memberikan salah satu inovasi yang baru di mana memudahkan dan juga dapat memvisual segala keputusan data-data untuk kita buat keputusan dengan lebih tepat dan cepat. Dan tidaklah semata-mata perkara ini dapat menggantikan manusia, tetapi sekurang-kurangnya artificial intelligence atau kepintaran buatan yang telah dibuat ini adalah memudahkan kerja dalam keadaan sebagai pentadbir yang memang mempunyai komitmen yang terlalu tinggi dan juga banyak perkara yang perlu diselesaikan. Baik. Terima kasih doktor. Jadi untuk itu saya akan share untuk ni doktor. Saya minta izin untuk share skrin saya. Boleh nampak skrin? Tak boleh lagi ya doktor? Boleh nampak lah. Paparan bagi... Boleh nampak. Boleh nampak. Baik, ini adalah paparan bagi kehadiran pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan boleh mengimbas kod yang ada di hadapan ataupun scan kod di hadapan dan juga ataupun menggunakan link yang telah disediakan di situ dan saya juga akan sertakan link di bahagian chat. Okey, saya akan sertakan link di bahagian chat untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan mengisi kehadiran. Jadi ada di ruangan chat. Bagi tuan-tuan dan puan-puan, esok kita akan ada sambungan bagi bengkel ini yang melihat lebih pada kompleksiti kepada data dan juga bagaimana data-data yang kompleks itu dapat kita transfer sebagai data-data yang lebih mudah untuk divisualisasikan dan juga untuk memformulasikan apa-apa sahaja keputusan-keputusan penting yang perlu dibuat dengan cepat dan tepat di dalam pengurusan sekolah. Jadi saya akan biarkan paparan ini untuk memudahkan tuan-tuan dan puan-puan untuk mengimbas kod ataupun menggunakan link yang telah disediakan untuk mendaftar bagi kehadiran. Cuma esok kita akan ada sambungan daripada pukul 2 sehinggalah pukul 4. Jadi komitmen tuan-tuan dan puan-puan kami harapkan untuk menyudahkan segala aplikasi yang dapat digunakan nanti untuk pengurusan sekolah, utamanya dalam hal-hal yang melibatkan kurikulum dan juga co-kurikulum. 2.5 Cikgu Fazli, bukan 2.5, maafkan saya. Okey, thank you. Maafkan saya tuan. Itu tempat chat saya tak dapat masuk chat sebab dikatakan chat ini only available to team members only. Ya puan. Begini puan, sekiranya esok nak masuk kita gunakan akaun delima. Semua yang telah didaftarkan didaftarkan dengan borang yang sebelum ini menggunakan akaun delima. Jadi sekiranya puan nak menggunakan fungsi chat, esok puan boleh gunakan email delima. Terima kasih. Harap menjawab soalan tu, puan. Okey. Habis tu yang apa? Sebab Microsoft Teams saya guna akaun saya sendiri, bukan guna akaun itu. Jadi that's why
masuk. Okey, tak apa Puan. Esok boleh cuba sebab Ah. saya sudah daftarkan menggunakan Puan punya email Delima. Sebab kita mengoptimalkan penggunaan email Delima dalam apa sahaja aktiviti KPM mahu yang melibatkan JPN dan juga PPT. Terima kasih Puan. Kehadiran boleh saya buat dalam itulah Telegram. Boleh. Tak ada masalah. Dari segi untuk kehadiran tak ada masalah. Boleh imbas kod saja Puan. Okay, thank you. Welcome. Imbas kod ni macam tak habis dia punya imbas. Oh, tak habis? Jadi boleh gunakan. Dia tak dapat full. Nak imbas tak boleh, tak dapat full. Oh, tak dapat full. Okey. Kena scan guna perisian scan untuk scan barcode ni. I think scan barcode itu tuan kena bagi dia atas sikit lah sebab bawah dia ada satu bar yang angkat tangan itu semua. Okey. Jadi dia sudah terlindung. Oh, terlindung Okey, sebentar Boleh buka Telegram. Buka Telegram PPD rasmi and then scan barcode. Okay, thank you. Encik, saya ada soalan menuju kepada penceramah. Ya, Puan. Sebab sekarang kami kumpul data itu melalui Google Form. Ya, baik. Kami kutip data tu menggunakan Google Form, dia pun boleh generate itu graph. Kalau macam tu, kenapa kami nak pilih Power BI? Okey. Dr. Ali boleh ni? Boleh respon Dr. Ali? Macam mana? Sorry, Okey, boleh. soalan Puan. Dia bertanya sekiranya data-data diambil menggunakan Google Form. Jadi sekiranya dalam Google Form pun dapat diformulasi semula, adakah perlu ia ya, Puan. Tak tahu, saya tak ada pengangkutan. Tak tahulah saya telefon suami ataupun tunggu dia balik pada sini kan. Dia saya dah kerja. Boleh. Dia ada unsur interaktiviti. So dia boleh sebab hari ni saya baru tunjukkan ciri-ciri yang separuh saja. Tapi sebenarnya dia ada banyak lagi ciri dan macam mana saya katakan tadi, dia ada feature slicer. Okey, kita boleh klik dekat sesuatu bahagian dan dia akan fokus kat situ. Dia boleh macam rajah tu boleh berubah-ubah mengikut apa yang kita hendak. Tu dia punya ciri. Iaitu yang perbezaan dia lah dengan Google Form tu, dia hanya hasilkan gambar tu macam tu tapi kita tak boleh, dia tak ada banyak lapisan. Tapi bila kita gunakan Power BI, rajah tu berlapis-lapis. So kita boleh zoom dalam. Sebab tu dia panggil interaktif dan dinamik. Okey. Harap menjawab soalan Puan tadi. Jadi saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan sekiranya sudah mengimbas kod ataupun sudah mendapatkan sudah mengisi kehadiran dan saya jemput untuk esok. Dan sebelum menamatkan sesi ini, tuan-tuan dan puan-puan, sekali lagi saya ingatkan untuk borang kehadiran tu dan juga maklum balas yang disediakan untuk membolehkan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan direkodkan dalam SPL KPM sebagai pembangunan profesional. Jadi pastikan untuk esok janji temu kita pada pukul 2.30 hingga pukul 4 iaitu pada hari terakhir bengkel, dan saya mengharapkan tuan-tuan dan puan-puan dipelihara oleh Tuhan dan juga menjaga disiplin dan juga SOP. Semoga kita selamat daripada apa yang diperlukan sebelum kita persekolahan nanti kita harap akan dibuka, dan semoga tuan-tuan dan puan-puan berada dalam keadaan sihat dan dipermudahkan urusan. InsyaAllah semoga selamat semuanya dan jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Terima kasih. Boleh. Okey. Kau connection dari KPM.